السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni, menyambung perbahasan daripada 40 hadis dosa muamalat dan keuangan Islam yang diremehkan masyarakat. Sambungan kita pada malam ni ialah hadis yang ke-13. Hadis 13 muka surat yang ke-81 di bawah tajuk larangan mengambil harta syubhah. Hadis yang diletakkan oleh penulis ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab beliau iaitu Sahih Muslim, daripada Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Maksud dia kita boleh tengok muka surat yang ke-82. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhah, iaitu yang samar-samar, yang tidak diketahui oleh ramai orang. Maka siapa yang menjaga terhadap perkara syubhah, bererti dia sudah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhah, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana pengembala yang mengembalakan haiwan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahawa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahawa dalam diri manusia terdapat seketul daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahawa ia adalah hati. Hadis ni ialah hadis yang selalu kita dengar, dan ia juga ialah hadis yang diletakkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau yang terkenal iaitu Himpunan Hadis 40. Secara umum kalau kita tengok dalam hadis ni, kita boleh bahagikan kepada beberapa bahagian. Pertama, Nabi menyebutkan tentang pilihan-pilihan yang ada dalam kehidupan seharian kita, daripada perkara berkaitan dengan muamalat. Muamalat ni jangan kita nampak jual beli semata-mata. Muamalat ni apa saja benda yang tak berkait dengan ibadah individu, salat, puasa, interaksi harian kita, itu disebut sebagai muamalat. Interaksi kita dengan manusia pun disebut sebagai muamalat.
muamalat kita dengan benda-benda sekeliling ni, interaksi kita, hubungan kita, haiwan, tumbuhan dan segala apa, harta benda awam, ini semua disebut sebagai muamalat. Cuma umumnya orang nampak dan orang faham muamalat itu ialah bab berkaitan dengan jual beli, bab yang ada padanya transaksi keluar masuk duit. Itu kita faham dengan makna muamalat. Yang pertama, bahagian hadis ni cerita tentang terbentang luasnya di hadapan kita ni dua pilihan, iaitu halal dan haram. Dan di antara halal dan haram tu Nabi sebut ada perkara yang sama. Maknanya secara umum ada tiga benda pilihan dalam hidup kita. Kemudian Nabi menyebutkan pada bahagian kedua hadis ni, ialah bagaimana satu orang yang elok agamanya dan orang yang nak menjaga maruah, maka dia akan memilih untuk menjauhkan diri daripada benda haram dan juga menjauhkan diri daripada benda-benda syubhah, iaitu benda-benda yang samar. Lalu Nabi pun buat perumpamaan bagaimana satu orang yang ada gembalaan kambing ataupun apa sajalah haiwan ternakan, yang sampai masa haiwan ternakan itu dia akan meragut rumput ataupun ambil makanan di tanah lapang yang luas. Kita pun tahu tanah lapang ni dia ada had dan sepadan dia. Ada lapangan yang kita dibenarkan untuk berada padanya dan ada lapangan yang dilarang. Antara bentuk bahaya dan tak berhati-hatinya orang yang mengembala binatang ternakan ni, membiarkan binatang ternakan dia sampai kepada sempadan antara tanah lapang yang dia boleh dan tanah lapang yang dilarang untuk dia masuk. Itu perumpamaan yang Nabi buat untuk kita nampak bagaimana dalam hidup kita ni manusia memilih untuk pergi ke tempat yang menghampirkan dia kepada larangan, dan ada sebahagian manusia yang memilih untuk jaga diri dia, untuk dia sentiasa berada jauh ataupun kita sebut sebagai berhati-hati. Kemudian Nabi sebut bahagian yang terakhir dalam hadis ni ialah semua benda itu, pilihan halal, haram, terdedahnya pada benda halal, haram, syubhat ni balik kepada satu permasalahan utama, iaitu bagaimana hati yang mengurus takbir keseluruhan tindak tanduk kita, perbuatan fizikal kita ni diarah daripada jantung hati kita. Jadi itu secara umum kita boleh tengok dalam hadis ni. Kita tengok muka surat 82, dia sebut pada perenggan selepas pada terjemahan hadis tu, Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, hukum itu menjadi tiga bahagian. Ini pembahagian hukum. Pertama, dia sebut sesuatu yang boleh jadi ada dalil tegas yang menunjukkan adanya perintah dan ancaman keras jika ditinggalkan. Satu benda yang Allah Ta'ala sebut dengan tegas dalilnya, arahannya, maknanya ada perintah, kalau kita mendekatinya kita akan kena sesuatu daripada hukuman Tuhan. Itu benda yang jelas. Muka surat 83, kedua, ada sesuatu yang terdapat dalil untuk meninggalkan dan terdapat ancaman jika dilakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada juga sesuatu yang tidak ada dalil tegas, adakah ia halal atau haram. Yang pertama adalah perkara halal yang sudah jelas dalilnya. Yang kedua adalah perkara haram yang sudah jelas dalilnya. Yang ketiga adalah perkara syubhah yang tidak diketahui apakah halal atau haram. Tapi umumnya untuk kita tahu dan maklum, benda-benda halal lebih banyak berbanding benda-benda haram. Dan perkara syubhah itu bergantung kepada suasana manusia pada setiap zaman. Bila mana manusia itu semakin jauh daripada arahan Allah Azza wa Jal, perintah Allah Azza wa Jal, maka mungkin makin banyaklah keluar benda-benda syubhah, benda-benda yang tak jelas hukumnya antara halal dan haram. Kerana manusia ni dia ada satu kebolehan mencipta satu benda yang asalnya jelas pengharamannya ke arah penghalalan, ataupun yang jelas halalnya ke arah pengharaman. Sebab tu antara benda sebagai intro awal yang juga menjadi perbahasan sekarang ni ialah wujudnya satu food production, pemprosesan makanan yang tidak lagi datang daripada daging haiwan ternakan. Biasanya makanan-makanan ni, makanan berbentuk daging ni biasanya datang pada haiwan ternakan, ayam, kambing, lembu, apa sajalah, burung ke apa. Tapi dengan kemajuan teknologi,
Dia ada makanan yang boleh dibuat dalam makmal, rasanya macam ayam. Daging, tapi dia bukan daging ayam, rasa dia macam ayam. Dah ada pun orang buat, dah ada pun diperkenalkan di setengah-setengah tempat. Nampak bentuk macam daging ayam, makan betul rasa ayam. Bila mana diberitahu oleh yang jual ni bukan, ini ialah benda yang diproses dalam makmal. Tak apa lagi. Lepas pada tu daging lembu ke, daging kambing ke, kita pun makan. Yang jadi isu sekarang ni ialah bila mana sampai kepada daging babi. Dia bukan babi, dia dibuat dalam makmal, rasa dia sama macam babi. Jadi masalah untuk kita ni, bila mana sebahagian orang-orang yang ada rasa nak makan, dia rasa macam ni bukan babi, tapi dia rasa saja sama macam babi. Adakah hukum memakannya sama macam hukum makan babi? Sedangkan dia dibuat dalam makmal. Dia dibuat, dia tak ambil pun daripada babi, sikit pun tak ambil, tapi rasa sama, mengikut orang-orang yang pernah makan lah. Sekarang ni benda tu ataupun perkara ni mulai nak masuk ke negara kita ni, isu ni. Nanti kita akan tengok, dia akan jadi satu fitnah pada kita. Orang Islam akan makan, mungkinlah akan makan, tapi itu bukan babi pun, rasa sahaja. Sebab babi ni ialah daging babi. Ini ialah makanan yang dibuat dalam makmal. Dia hanya membawa rasa, dan dia memang tak ambil pun daripada binatang itu. Nanti orang akan keliru, orang akan tengok, orang tak boleh nak beza antara yang halal dengan tak halal. Ini tengok kepada kemajuan zaman, manusia akan buat macam-macam. Cuma nak katanya kita akan pergi ke arah itu, kita akan pergi ke suasana tu. Mungkin kita rasa macam kita tak nak makan kot, tapi mungkin satu masa nanti dia akan jadi benda yang viral, demand orang, satu benda yang berlegak dalam masyarakat. Kita kena bersedia ke arah itu. Cuma dalam hadis Nabi sebut, siapa-siapa yang menjaga agamanya dan menjaga maruahnya. Sebab dalam hadis itu sebut, faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Sesiapa yang menjaga, mengagungkan agamanya dan maruahnya. Nabi tak sebut agama saja, Nabi sebut maruah. Memang dari segi haram makan daging babi betul. Tapi kalau benda yang dibuat dalam makmal ni yang membawa rasa macam babi, kita sebagai seorang Islam boleh makan atau tidak? Kita kena tengok pada sudut yang kedua, iaitu dari segi maruah dan sudut pandang orang. Dia memang mungkin sebahagian orang akan sebut ataupun sebahagian pandangan akan keluarkan dia tak haram, halal dimakan. Tapi orang tahu rasanya lah seperti rasa babi. Seorang Muslim, dia akan menjauhkan diri dia daripada benda tu. Dia tak akan pergi. Dia macam minum dalam gelas air teh, tapi luar gelas ni ada lambang ataupun label minuman haram, Carlsberg ke Tiger. Gelas saja. Airnya ialah isi air teh biasa. Kita boleh minum atau tidak? Boleh minum. Dari segi hukum fiqh boleh minum, tapi dari segi maruah orang tengok menimbulkan fitnah, dia menimbulkan fitnah. Sebab tu orang Islam dia kena fikir juga daripada satu segi tu. Dia bukan hanya kira bantai je. Hukum kata boleh, kita buatlah, kita minum. Tapi pandangan orang sehingga orang jadi keliru. Orang rasa macam, kenapa dia minum dengan gelas tu? Walaupun hakikatnya dia hanyalah sebuah gelas, tapi bila mana dia ada label, dia ada satu orang faham, ini ialah benda yang haram, orang nampak. Jadi seorang Muslim, dia melihat kepada benda tu juga. Sebab tu kita tengok ada dalam bab dalam perbahasan para ulama ni yang disebut sebagai menjaga maruah, ataupun disebut sebagai al-muru'atu wa khawarimuha, khawarim al-muru'ah. Sebab tu para ulama hadis mereka menekankan benda ni. Makan makanan yang dimakan oleh orang kebanyakan, ianya boleh, tapi ianya mengundang pandangan orang yang pelik. Sebab tu kalau kita tengok macam Waqi' bin Jarrah, ni guru pada Imam Syafi'i, dia dikritik oleh ulama-ulama selepas daripada zaman dia dan juga sezaman dengan dia, kerana dia ada satu tabiat suka minum air nabiz. Nabiz ni ialah air yang digunakan daripada proses penapaian kurma ataupun anggur. Sebelum nak pergi jadi arak tu, air tu dia panggil nabiz.
Dia peram kurma, peram apa nama ni, anggur. Dia sebelum jadi arak yang memabukkan, dia ada satu stage dia jadi nabiz. Nabiz ni ialah dia tak memabukkan, tapi warna dia macam warna arak. Warna dia saja. Jadi Waqi' bin Jarrah dia suka minum air ni. Dia suka minum. Sehingga setiap anak murid yang datang pun dihidangkan dengan air ni. Sebab tu Imam Ibn Jauzi, Imam Az-Zahabi, dia sebut dalam kitab dia Syiar A'lam An-Nubala, kalaulah Imam Waqi' bin Jarrah meninggalkan minum air nabiz, itu lebih warak untuk dia. Lebih warak. Dia macam satu orang ahli agama yang membiasakan benda-benda yang orang kebanyakan buat. Dari segi pakai seluar pendek yang atas pada lutut, memang kita pun tahu benda tu ada khilaf di kalangan para ulama tentang penetapan aurat. Tapi apa pandangan masyarakat bila mana ahli agama yang pakai pakaian macam tu? Memang kita tahu dalam hukum fiqh ada pandangan fiqh yang mengatakan lutut tu sendiri, bahkan dalam Syafi'i ni pun lutut tu masih khilaf. Ada sebahagian Syafi'i kata bawah pada lutut kena tutup. Ada yang kata lutut bermula rasa tempurung lutut tu belum lagi, yang tu okey, boleh buka. Tapi satu orang beragama yang buat atas nama maruah, dia akan menyebabkan orang nampak lain macam. Sebab tu orang-orang kita dulu, bila mana ustaz dia tak pakai kepiah, tak pakai lebay, dia tengok lain macam. Dululah. Sekarang dah okey dah, sebab ramai dah ustaz tak apa nak pakai kepiah pun. Cuma dulu sukar untuk orang tu diambil ilmunya kerana tiada penampakan itu ataupun tiada pakaian seperti itu. Sebahagian para ulama dahulu, ulama-ulama tua kita ni, dia jaga benda ni sebab ianya daripada bab kewarakan. Bagi saya benda tu bagi setengah orang ianya penting. Tengok kepada suasana masyarakat. Sebahagian masyarakat sukar nak terima ilmu agama yang disampaikan hanya kerana pakaian orang yang membawa ataupun orang yang ada ilmu agama ni tidak meyakinkan. Jadi kita kena hormat masyarakat kita pakai pakaian yang menampakkan kita orang baik. Ada beza. Sebab orang akan nampak dia pakaian dia dengan pakaian orang tak semayang sama je. Ada beza. Saya tak kata pakai baju kemeja biasa tu salah, tak pakai lebay tu salah. Tak kata salah, cuma dari segi pandangan dan agama meraihkan benda tu. Dia ada, konsep tu ada. Kalau kita orang biasa tak dikenali tu cerita lain. Tapi bila mana kita menjadi orang yang diikuti orang ambil kata-kata kita, orang yang dijadikan panduan, pada waktu itu dia punya sudut pandang ataupun cara dia menampilkan diri sudah berbeza. Dia tak boleh buat sama macam zaman dia belum dikenali orang dulu. Sebab fitnahnya ialah fitnah pada agama, bukan lagi fitnah pada diri dia. Orang kata teruk tu orang agama, orang akan bagi orang agama. Teruk betul orang ni walaupun belajar agama, orang akan burukkan agama, orang tak burukkan diri dia saja. Jadi ini ialah antara benda yang perlu dilihat. Kemudian 13.1, apakah maksud syubhah? Maksudnya syubhah adalah perkara-perkara yang menjadi kesamaran ataupun tidak jelas zatnya, sama ada merujuk kepada halal atau haram. Boleh jadi juga ia tidak jelas halal atau haram kerana dalil yang disangka kontradik atau maksud dan sebab-sebab yang saling berlawanan. Maka dapat disimpulkan bahawa syubhah adalah kesamaran, tidak jelas, tidak tahu puncanya. Boleh jadi juga syak di antara dua perkara atau cara mendapatkannya. Contoh, ura-ura orang kata, kedai ni orang yang masak ialah orang Islam, tapi luarnya macam kedai bukan Islam. Contoh kita pergi mana-mana tempat, kedai ikan bakar ke apa, kedai tu tokenya Cina tapi tukang masaknya Melayu. Syubhah kita datang melancong ke, datang ziarah ke. Jadi sebagai seorang Muslim, apa yang dia nak buat? Dia kena pergi kedai yang lebih jelas keislaman dia. Mudah saja. Sedap tak sedap nombor dua. Sebab tu orang kita ni kadang-kadang dia masalah bila mana dia mengambil kira kesedapan, tapi dia tak mengambil kira di atas maruah dan sudut pandang orang. Benda tu penting. Sebab tu para ulama ni dia jaga bab ni. Ibrahim An-Nakhai dengan Sulaiman bin Mihran. Sulaiman bin Mihran ni anak murid kepada Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai ni tabi'in. Ibrahim An-Nakhai buta
Sulaiman bin Mihran ni dia rabun. Dia boleh nampak lagi tapi dia rabun. Waktu dua orang ni, anak murid dengan guru ni, dia nak jalan satu kawasan yang orang ramai. Satu kawasan yang orang ramai orang. Orang duduk lepak tepi jalan. Tiba-tiba guru kepada Sulaiman bin Mihran ni, iaitu Ibrahim An-Nakhai, kata, kita berpisah sini. Aku jalan guna tongkat, kamu jalan sendiri dulu ke depan. Jadi anak murid dia tanya, kenapa? Biarlah aku tuntun jalan kamu ni sampai kamu ke sana, sampai kita selesai melepasi orang yang ramai ni. Kata Ibrahim An-Nakhai, aku bimbang mereka mengata pada kita dengan mereka kata, tengok orang tu dituntun oleh orang rabun, orang buta dituntun oleh orang rabun. Carilah orang yang celik sikit. Kenapa dok ambil orang rabun tu juga yang nak jadi penunjuk jalan dia? Dialah kawan tu rabun. Sebab rabun yang kena pada Sulaiman bin Mihran ni, dia membentuk selaput mata yang tebal, nampak warna kelabu dekat bola mata dia. Selaput yang agak tebal lah. Zaman dulu bukan ada optometris ke pakar mata yang boleh berubat. Tambah pula zaman dulu antara punca boleh kena mata yang macam tu ialah kerana berwuduk dengan air yang tak jelas, bersih tak bersih. Sebab zaman dulu bukan air tapis macam kita ni, bukan air daripada paip apa semua ni, air yang bertakung apa semua, yang mungkin ada bakteria yang tak diketahui dalam tu. Cuma nampak jernih je ambil, boleh jadi beracun, boleh jadi ada benda-benda yang memudaratkan. Jadi anak murid dia ni, iaitu Sulaiman bin Mihran, ataupun disebut dengan nama A'mash juga, dia kata, biarlah orang kata dekat kita, kita dapat pahala. Orang mengumpat kita, kita dapat pahala. Tok Guru dia kata, kalau boleh kita elak orang daripada mengumpat kita, kita tidak menyebabkan dia orang berdosa dengan mengata kita. Kadang-kadang perbuatan kita menyebabkan orang mengata kita. Nak katanya para ulama ni dia jaga benda tu. Kita jangan buat satu benda sehingga orang boleh mengata dekat kita dan orang dapat dosa mengumpatkan kita. Jangan tunjuk benda tu. Jangan buat tindakan-tindakan seperti itu pun dilarang. Maknanya jangan menimbulkan orang rasa ragu, orang rasa syok. Sebab tu Nabi waktu dia berjalan dengan Safiyah binti Huyai, isteri Nabi, tengah gelap malam, ada dua orang sahabat, dia tengok Nabi berjalan dengan perempuan. Cuma dia tak jelas siapa perempuan tu. Waktu Nabi perasan ada sahabat yang berjalan, Nabi berhenti dan Nabi tinggikan suara. Nabi kata, innaha Safiyah binti Huyai. Yang aku tengah berjalan ni ialah isteri aku, Safiyah binti Huyai. Dua orang sahabat yang berjalan tu, dia orang sahut suara Nabi dengan dia orang kata, faya subhanallah, maha suci Tuhan, kami tak sangka buruk kepada kamu wahai Rasulullah. Kami tak sangka buruk. Kami tak terfikir pun kamu berjalan dengan perempuan mana-mana, kamu buat lari anak dara orang ke, kami tak terfikir. Apa jawapan Nabi? Ya, memang kamu tak sangka pada aku, tapi syaitan boleh masuk dalam hati kamu. Syaitan boleh goda kamu dan beri sangkaan. Nak tunjuk pada kita, Nabi dia tutup benda ni. Cepat-cepat Nabi beritahu, inilah isteri aku, inilah isteri aku. Kamu jangan rasa aku berjalan dengan perempuan yang tak dikenali. Nak kata ya, benda tu penting. Macam kita pergi luar negara, ni Muslim orang cuti sekolah, kita pergi negara-negara yang mungkin minoriti Muslim, hatta mungkin kita pergi ke Thailand pun, kita jangan tibai je makan, kena tengok juga kedai ni Muslim ke non-Muslim ke. Mungkin yang wilayah yang dekat-dekat dengan kita ni, kita rasa macam okey, semua orang Muslim lah ke sini. Tapi kalau kita pergi ke wilayah yang naik atas sikit, yang kita tengok dia punya pekerja pun tak berapa tutup aurat elok, dia punya signal dalam kedai tu pun tak menunjukkan kedai Muslim, kita tak masuk. Walaupun orang kata kedai ni sedap, tapi kita menimbulkan fitnah kepada pandangan orang. Dan benda ni banyak berlaku, bukan hanya di luar negara, dalam negara kita ni pun. Contoh di mall-mall yang besar, Perlis ni tak ada lah mall-mall yang besar, tapi kalau pergi ke negeri-negeri lain, mall-mall yang besar, kedai-kedai makan dekat food court tu ataupun kedai-kedai yang mahal, yang tak jelas status halal dia, ramai orang kita pergi beratur lagi. Bila mana diredahkan, tidak pernah memiliki sijil halal pun. Tapi yang makan lah tu sebahagian besarnya yang pakai tudung, bawa anak lagi dengan stroller lagi apa semua, kerana tiada kewarakan, kerana tidak rasa benda tu mustahak untuk ditilik dan diambil perhatian. Macam orang makan boat noodle ni banyak mall ada, di Penang ada, di Kedah ada.
Tapi tak semua cawangan restoran boat noodle di Malaysia ni ada CJ halal. Tak semua ada. Kena perhati elok-elok. Orang kita ingat boat noodles semua belakang. Dia ingat yang dia makan di Kedah tu halal, dia pergi negeri lain pun halal. Sedangkan deklarasi tu dia buat. Ada disebut dalam laman web Jakim pun dia ada sebut. Ada beberapa restoran boat noodle ni yang sudah tamat tempoh dia punya CJ halal dia. Ataupun tak pernah apply. Cuma dia bawa brand yang sama, warna yang sama, tema yang sama di kedai ni. Sebab tu kena hati-hati juga. Orang suka makan cheese tart Hokkaido tu. Masuk mall je beli. Tak semua cheese tart Hokkaido, cheese tart tu, tart. Kuih telur, kuih macam tart tu lah. Yang jenama Hokkaido ni, tak semua cawangan dia mempunyai CJ halal. Tak semua. Ada yang ada. Ada yang tak ada. Yang belah Kedah ni alhamdulillah semua okey. Yang saya duduk tengok ni okey lah. Okay. Yang belah-belah negeri lain, belah Penang kita dah risau, dah ragu lah. Ni halal. Belah KL. Sebab kita bukan ada masa nak tengok. Dan kita pun memang tak tengok pun benda tu sebahagian orang. Sedangkan kita ada pilihan lain yang kita boleh ambil. Cuma nak katanya kita kurang perhati benda tu. Kita bantai dan tibai. Cuma kalaulah macam kedai yang tak dikenali, paling kurang pun kita akan tengok orangnya pakai tudung, kita pergi. Ini juga bahagian-bahagian muamalat yang kita kena ambil tahu dan kena risaulah. Jangan masuk macam tu saja. Saya pernah ada pengalaman pergi ke India, bawa satu orang VIP daripada utara, tapi bukan daripada Perlis, daripada negeri utara yang lain. Sampai daripada New Delhi nak pergi ke Agra yang ada Taj Mahal tu. Yang tu perjalanan lebih kurang 8 jam naik kereta. Bukan jauh, tapi jalannya jam. Jalannya tak jauh pun, tapi sebab India ni dia pack sangat, dia banyak crowded, kereta banyak, hatta highway dia pun jam. Setiap kali dia berhenti di highway, dia berani betul makan hidangan ayam di semua tempat berhenti highway. Saya dah pesan, saya kata dekat dia, Datuk, jangan makan. Ambil vegetarian saja, jangan ambil ayam. Kita tak tahu dia orang sembelih macam mana. Ini Hindu. Dia kata tak apa, ni dekat dah dengan Agra ramai orang Islam. Tak boleh main sangka macam tu. Saya tak makan, tapi dia makan. Saya dah selesai tanggungjawab saya dah bagi tahu. Saya tak makan, tapi dia berani makan. Tapi saya rasa risau lah. Sebab yang serve Hindu, dah ada tilak dekat dahi ni, takkan kita kata dia Muslim. Ayam tu memang dia potong macam ayam tanduri tempat kita dia potong. Tapi kita rasa ayam tu dia sembelih dengan elok atau tidak. Ini negara India. India pula antara negara yang sangat teruk permusuhan dengan orang Islam. Bahkan sebahagian kajian dunia menyebutkan pembantaian umat Islam di Palestin dan pembantaian umat Islam di India lebih teruk di India lagi. Cuma media tidak menunjukkannya. Media tak tunjuk lagi. Kalau macam wilayah-wilayah yang majoriti Islam, macam Kashmir ni semua Islam, yang ni tak apa. Tapi kalau New Delhi, Rajasthan, ni kawasan yang dah bercampur, ada Hindunya, ada Sikhnya. Kita berhenti arena kita tak makan. Tapi ada orang dia okey, dia makan. Dia pula macam terganggu tengok kita tak makan. Cuma saya kata dia sangat beranilah dia makan tu. Cara dia makan tu berselera macam dia makan tempat kita. Cara dia makan tu macam dia makan tanduri di Kapitan Penang. Berselera betul. Risau betul saya. Saya sampai hari ni terlekat walaupun dah 5-6 tahun dah cerita tu. Rasa macam ada something. Waktu dia makan tu tak rasa ayam tu dia sembelih ikut syar'i, daging tu dia sembelih ikut syar'i. Atas alasan dia rasa kita nak menuju ke Agra. Memang kita tahu Agra tu ialah wilayah orang Islam, tapi perjalanan tu kita tak boleh justify itu tempat orang Islam terus. Sebab saya rasa risau tu, kita masuk kedai, kita tengok dia punya patung-patung Hindu yang banyak. Ada patung muka gajah, ada patung muka itu ini. Kita nak kata Islam, tiada signal Islam di dalam tu. Tak ada. Sebab memang highway memang tak ada pilihan lah. Takat nak ambil benda-benda yang tak dimasak ataupun tak disembelih tu boleh lah. Tapi beranilah. Tidak ada dalam jiwa dia tu rasa nak tinggalkan benda tu ataupun rasa curiga. Nabi sebut yang ada keberanian macam ni, dia ada masalah hati. Sebab hadis tadi kita dah baca, orang yang hatinya elok dia akan jaga benda ni. Tapi kalau orang yang hati dia okey, dia akan bantai semua.
dia akan ambil semua. Jadi ini juga antara benda yang perlu diberi perhatian supaya kita tak makan benda-benda syubhah. 13.2. Perkara syubhah adalah bentuk semasa. Yang pertama, cara atau kaedah mendapatkan harta menggunakan helah dan selainnya. Contoh, tidak melakukan tugasan kerja yang disepakati semasa menurunkan tanda tangan surat tawaran kerja, atau mencari-cari helah untuk curi tulang dalam melakukan kerja. Yang ini dalam bab perkhidmatan. Tak kerja, mula tapi ambil gaji penuh, penghasilan dia tu ialah penghasilan daripada syubhah. Ni orang-orang yang kerja office lah biasanya. Sebab tu dituntut kepada kita ni untuk bayar zakat, untuk menyucikan benda-benda ni lah. Sebab kita tak boleh nak agak tempoh perkhidmatan, jam kita apa semua ni betul ataupun tidak kita berada dalam perkhidmatan itu ataupun dalam urusan yang kita sepatutnya berada tu. Boleh jadi kita kurang, boleh jadi kita tak teliti, boleh jadi ada tertidur. Jadi disucikan dengan zakat itu. Dia syubhah, dia tak haram, dia syubhah. Yang kedua, mengambil mudah terhadap sumber perolehan produk-produk makanan dan selainnya. Macam yang kita sebut tadi lah, pergi mana-mana je bantai je. Tak pernah rasa risau, tak pernah rasa ragu, tak pernah rasa ayam ni disembelih. Dia bukan sampai tahap susah, tapi secara ghalibnya yang mengada-ngada ni pun ada sampai tahap risau dengan pisau yang digunakan. Yang tu tak perlu. Yang kita kena ambil kira ni ialah bila mana tempat tu minoriti Muslim, tempat tu jelas tak nampak macam tempat orang Islam. Tak ada. Kalau Malaysia ni CJ halal lah yang menjadi keutamaan. Sebab kita tahu Malaysia ni antara negara yang ketat untuk mendapatkan CJ halal tu. Bukan mudah. Memang yang ramai berusaha ambil CJ halal ni untuk restoran-restoran yang berprestij, restoran yang hebat ni, diorang ada tapisan yang sungguh ketat dalam bab tu. Orang Islam kita pun tak ramai ambil. Nak katanya prosedur dia payah sebab nak jaga kepada banyak benda lah nak jaga. Antaranya nak jaga antara syubhah tu lah. Tapi ada yang sanggup ambil. Sebab tahu itu ialah nilai yang diambil kira oleh orang Islam di negara ni. Yang ketiga, mengambil ubat-ubatan yang tidak diketahui sumber pembuatannya, apatah lagi tidak mendapat kelulusan Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM dan badan-badan berautoriti. Membekalkan ubat-ubat yang tak jelas, terutamanya ubat-ubat yang bentuk pil yang tiada piawaian KKM, ubat-ubat yang ada steroid yang tinggi, akhirnya membahayakan, lepas tu jual. Tapi sekarang ni tak ada dah kot, benda tu dah dikuat kuasa. Dulu kita tengok sebahagian orang ni kalau pergi pasar minggu ke pasar malam nak ke apa ni, ubat-ubat yang mengandungi steroid yang tinggi tu dijual. Memang cepat baik pun, tapi bahan yang diguna ialah steroid yang ada dalam tu. Itu pun termasuk daripada benda syubhah yang kita kena jaga-jaga. Kalau bahan organik ni tak apalah, madu pun semua dah namanya madu, dah namanya batu sauda. Jadi benda tu tak menjadi isu sangat. Cuma nak katanya ialah syubhah ni makin akhir zaman, makin dekat kita pada kiamat ni, maka makin banyak benda-benda syubhah yang berlaku. Benda-benda yang tak jelas yang berlaku. Muka surat 84. Pendapatan atau profit yang didapat daripada pelaburan-pelaburan yang tidak diketahui bentuk, saluran dan kaedah-kaedah digunakan untuk pelaburan. Yang ni antara benda yang banyak menipu sekarang ni ialah forex lah. Saya dah banyak kali sebut di sini. Dulu kuliah kita di sini jugalah. Bila mana ada pihak media yang cut, ada satu orang influencer ni, dia banyak tolong orang dengan gunakan keuntungan daripada forex. Influencer ni muda ni. Sehari dua ni berita tentang dia keluar lagi. Bila mana orang letak headline lah kita kira, influencer yang paling kuat kencing orang, orang letak dia punya title tu. Antara yang muda lah. Sebab dia selalu tunjuk duit yang berkepuk-kepuk, duit cash. Kita boleh cam kalau duit cash banyak ni biasanya memang terlibat dengan forex. Memang terlibat dengan forex. Dia tak akan main kod online sebab dia nak lari pada cukai, LSJN apa semua ni lah. Jadi orang-orang yang seperti ni kadang-kadang mengelirukan kita. Cara dia nak bersihkan ialah dengan dia tolong orang, dia buat video konten, dia tolong orang tu. Kalau tuan-tuan nak tahu, yang tolong ada satu orang food panda yang motor dia kena tahan JPJ tu. Influencer tu lah. Dia tu lah yang kata apa, yang diragui dia punya pendapatan ni.
syubhah dia punya pendapatan dia, sebab dia terlalu muda, belum sampai usia 30-an, dengan pendapatan yang luar biasa yang tak diwar-warkan secara umum. Kita tak tahu dia berniaga apa. Yang pasti forex lah. Okey. Yang kelima, apa-apa sahaja perkara yang tidak jelas sumber, kaedah, helah dan selainnya. Apa sahaja yang tak jelas, kita kena jauhkan diri. Apa pun. Antara benda juga yang saya pernah sebut mungkin di sini, ialah barang yang harga standard dia mahal, tiba-tiba dijual dengan harga yang sangat murah. Di tempat kita tu biasanya barang tu mahal, tapi tiba-tiba yang datang jual ni dia letak harga yang sangat murah. Kita tak ambil. Contoh, maaf saya sebut, orang yang menagih dadah, dia jual barang yang dia curi, kita tak beli. Sebab tu masyarakat dia tak membantu lambat ni. Bila mana orang-orang yang seperti ni jual, dia beli. Kan kadang-kadang dia curi motor ataupun spare part motor murah, kita pun memang nak benda tu, kita beli. Akhirnya kita merancakkan lagi kerja curi dia tu, merancakkan lagi kerja curi. Ataupun dia curi jam tangan orang ke, telefon orang ke, dia jual murah. Jual iPhone yang tak unlock, tak boleh buka, kita kena unlock sendiri. Jual ratus-ratus je, sepatutnya harga ribu-ribu, dia tak beli, dia tak ambil pun. Tapi ada sebahagian orang dia tak fikir yang tu, dia kira dah murah aku ambil. Ini juga antara bentuk syubhah-syubhah. Kalau dulu saya ingat di kampung saya lah, sebab saya orang Felda di Terengganu ni, biasanya golongan ni dia akan curi apa? Dia masuk rumah orang, dia curi barang tembaga yang lama-lama. Maklumlah orang tua yang 60-an, 70-an yang lama-lama ni, barang tembaga banyak dalam rumah. Ada buyung tembaga, ada striker lama apa semua. Jadi geng-geng ni masuk rumah, pecah rumah, curi barang-barang tu dan jual. Jadi geng-geng yang suka jual barang seperti ni, bawa pergi ke pasar minggu di daerah lain, dia beli daripada kawan-kawan ni dan dia jual dengan harga yang mahal. Tapi kawan-kawan ni jual murah lah, dia ambil. Dengan sebab adanya penjual, dia tu bukan dia beli untuk dia simpan, dia beli untuk dia jual ke orang. Dia ambil tu menyebabkan kes pecah rumah tak berhenti kerana ada orang yang nak beli, kerana ada orang yang nak beli. Jadi kita sendiri yang menyumbang kepada syubhah itu. Ini antara benda-benda yang perlu diambil perhatian. Kalau benda tu memang biasanya mahal, tapi tiba-tiba dijual dengan harga murah, maka kita ragu. Tapi kalau tempat tu memang orang tak peduli mahal murahnya, tak apa. Waktu saya di Jordan dulu, bila mana hari-hari minggu cuti ni, contoh macam cuti Christmas ni apa semua ni lah, sebab di sana ramai orang Kristian, pelajar-pelajar ni akan cuti pergi ke bandar Amman ke, ada yang banyak duit pergi sampai keluar negara pun. Cuma kita yang biasa ni pergi ke Amman. Amman ni ibu negara Jordan lah. Tepi-tepi jalan tu akan buka barang-barang bandar, seluar-seluar yang di Malaysia mahal. Seluar bandar, baju bandar, jam tangan lama, jam tangan rado yang lama-lama, yang memang Malaysia ni memang harga ribu-ribu, tapi di sana harganya ratus bahkan puluh-puluh ringgit. Sebab orang sana tak peduli pun nilai dia. Yang jual tu bukan orang yang dadah ke apa, tapi memang di sana yang murah. Spek Ray-Ban yang harga ribu-ribu, sepatutnya yang US punya ni, bukan Italia punya, US ramai orang beli sebab murah. Balik Malaysia dia jual mahal sebab memang pasaran Malaysia mahal, tapi pasaran di sana biasa, murah saja. Sebab memang dia orang tak melihat benda tu dia orang anggap benda tu memang benda recycle. Cuma ada jugalah barang-barang yang tak masuk akal. Kalau tuan-tuan tengok dokumentari ke ataupun apa-apa sajalah video yang terangkan tentang Jordan dan Mesir ni, tuan-tuan akan tengoklah benda-benda tak masuk akal pun jual. Antaranya buah gigi yang orang dah pakai, jual tak? Tuan-tuan nak tengok orang jual buah gigi yang orang dah pakai, sana jual. Kasut sebelah je, jual tak? Sebelah je jual. Sebelah lagi tak tahu hilang macam mana, tapi jual tak? Letak juga dalam tu. Stiker yang dah putus tali dia, jual tak? Itu pasar lambak dia. Cuma nak katanya situ ada barang berharga yang memang dia orang tak lihat dia sebagai berharga dah pun. Yang tu memang pasaran dia macam tu. Yang tu tak panggil syubhah, sebab memang di situ semua harganya standard, sama saja. Yang jadi masalahnya ialah barang tu tempat kita dia mahal, tapi tiba-tiba orang jual dengan murah. Melainkan di situ ada benda syubhah, dia dapat secara haram ataupun secara dia curi. Okey. Kita tengok hadis yang ke-14. Selesai kita hadis yang ke-13 tadi.
Hadis yang ke-14 seterusnya, larangan khianat dan mengambil hadiah kerana jawatan. Yang ni kita dah sebut sebelum ni. Cuma kita tak tengok daripada hadis ni lah. Okay. Daripada Abdullah bin Buraidah, daripada ayahnya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dhalika fahuwa ghululun. Maksudnya, barang siapa yang sudah kami ambil untuk melakukan suatu kerja dan sudah ditetapkan baginya sesuatu rezeki, iaitu gaji dan upah, maka apa yang diambilnya selepas itu adalah ghulul. Ghulul dengan makna pengkhianatan. Hadis ni nak sebut pada kita, hadis riwayat Abu Daud. Siapa-siapa yang dinaikkan ke satu jawatan yang tinggi, jawatan penting, dan dia ada upah, gaji, allowance untuk jawatan yang dia sandang itu, lepas dia berada di jawatan tu, tiba-tiba orang bagi hadiah ramai orang bagi hadiah dekat dia, banyak dia dapat hadiah. Okay. Apa yang dia ambil, kata Nabi, daripada hadiah selepas dia pergi ke jawatan itu semua ghulul. Nabi kata itu semua pengkhianatan. Okay, kita tengok syarah dia, muka surat 88. Dalam riwayat lain, Nabi SAW bersabda, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin wala sadaqatun min ghululin. Tidaklah salat diterima tanpa bersuci, dan tidaklah sedekah diterima daripada harta yang ghulul. Maknanya salat, kita nampak orang tu datang salat tapi dia tak bersuci, salat dia tu tak diterima. Walaupun di mata kita dia salat, tapi salatnya tak diterima. Contoh orang sedekah, dia sedekah tapi sedekah dia tu ada niat lain di sebalik sedekah. Di mata kita yang tengok secara umum, dia sedekah baik apa yang dia buat, tapi sedekah dia tu dia sebut sebagai ghulul. Ada pengkhianatan, ada udang di sebalik batu daripada apa yang dia buat tu. Yang datang salat kerana dalam keadaan tak bersuci tapi datang salat, ada benda yang dia nak. Contoh tuan-tuan tengok, bila orang ni datang salat tanpa wuduk, bila ada pengumuman bagi bantuan, ramai tuan-tuan tengok kan, ramai datang, wuduk pun tak ambil. Saya ingat beberapa tahun lepas, program salat tarawih dengan Datuk Seri Syahidan Kasih ni, dia banyak buat program salat tarawih kan. Ramai orang datang sebab dia suka bagi bantuan. Saya duduk tepi dia kata, ni yang datang ni belum tentu wuduk lagi, dia kata. Penuh datang satu dewan tapi tak wuduk sebab dia ingat nak ambil bantuan lepas pada tu. Kedatangan dia tu ialah dia panggil ghulul, khianat. Ghulul sebab dia tak bersuci, sebab dia nak sesuatu. Sedangkan orang datang bersalat ni dia mengharapkan redha Tuhan, sebab tu dia kena bersuci. Orang yang sedekah dia nak redha Tuhan, bukan kerana dia nak nanti kabel dia makin kemah, ataupun dia tidak akan dikejar oleh undang-undang itu, akta ini, bukan. Okay. Maksud ghulul bermaksud mengambil harta rampasan perang sebelum dibahagikan. Sebahagian para ulama meluaskan maksud ghulul kepada setiap harta yang haram yang diperolehi dengan hasil curi, khamar, dan yang sama dengannya jika disedekah, maka ia tidak diterima Allah Azza wa Jalla. Ia juga bermaksud memperolehi harta dengan cara khianat atau menyembunyikan perkara dengan cara mendapatkan harta secara khianat. Maknanya umumnya ghulul ni apa saja pemberian yang zahir tapi di belakangnya itu ada niat yang lain, itu disebut sebagai ghulul. Kita dapat harta tu dengan cara khianat. Rasuah pun boleh duduk di bawah ghulul ni. Rasuah hukum yang lain, cuma nak sebutnya ialah ianya juga menyerupai pada bab ghulul, iaitu unsur pengkhianatan, supaya tidak disaman, supaya tidak dikenakan tindakan, jadi diberi sumbangan. Ataupun ada sebahagian orang sebelum dia kena lagi, sebelum dia kena, ini pun maksud ghulul. Maknanya dia tak kena saman lagi, belum kena, tapi dia dah buat hubungan baik dengan polis tu. Dia dah selalu hantar makanan, selalu bagi duit dekat anak dia lagi untuk sekolah apa semua. Jadi waktu roadblock, polis pun tengok dia. Lepas tu kawan tu pun buat tak nampak mata, bagi lepas, walaupun kesalahan yang jelas. Dia ada orang rasuah ni kena tu baru dia bagi. Dah dijelaskan ini salah. Dia nak suruh kawan tu supaya tak kata dia salah, dia bagi. Yang ni sebelum salah dia buat, supaya nak ikat terhutang budi tu dia bagi dulu. Okay. Khianat dan ghulul dalam bentuk semasa. Yang pertama,
mengambil upah atau hadiah kerana jawatan yang ada di luar padahal ia sudah dibayar gaji untuk pekerjaan itu. Contohnya, seseorang diarahkan oleh majikan untuk berjumpa dengan pelanggan atas urusan kerja, kemudian pelanggan itu memberikan hadiah kepadanya tanpa diminta, maka hukumnya adalah ghulul, melainkan ia memang dibenarkan oleh majikan. Maknanya tiba-tiba dia beri hadiah kepada kita. Ini antara benda yang perlu kita berjaga-jaga. Kita beri dalam azan dulu, nanti kita sempurnakan sikit. Okey, sambung sikit lagi 14.2 tu. Khianat dan ghulul dalam bentuk semasa. Contoh satu yang diberi ialah seseorang diarahkan oleh majikan untuk berjumpa dengan pelanggan atas urusan kerja.
kemudian pelanggan itu memberikan hadiah kepadanya tanpa diminta, maka hukumnya adalah ghulul, melainkan ia memang dibenarkan oleh majikannya. Dia terima hadiah waktu dia dihantarkan oleh top management dia, dan hadiah itu benda yang bernilai, dan memang hadiah tu menyebabkan kita rasa terhutang budi dengan nilai. Dia bukan cenderamata ni normal, dia biasa je cenderamata ni. Kadang-kadang cenderamata ni dua belah pihak bagi. Sebelum kita selesai, yang dimaksudkan ni hadiah yang bernilai. Dia bagi jam tangan yang mahal, ataupun dalam hadiah yang diberi tu dia slip wang cash dalam jumlah yang banyak. Okey. Tujuannya ialah untuk kita mudahkan urusan deal dia, ataupun untuk pintas siapa-siapa, walaupun dia tak sebut, tapi waktu kita terima tu kita tahu, kita maklum, kita terima benda tu, ia termasuk dalam ghulul. Imam Al-Khattabi menyatakan pemberian hadiah atau hibah kepada pekerja kerana jawatan mereka adalah hasil kotor, dan ia bukan seperti hadiah-hadiah lain yang diharuskan, seperti yang diberikan untuk mengukuhkan ukhuwah dan kasih sayang. Jadi ini ialah benda yang kita kena hati-hatilah, terutamanya orang yang ada jawatan, supaya dia tidak mudah menerima hadiah. Hadiah penghargaan tu cerita lain. Ni tiba-tiba dapat, ataupun lepas daripada diberi borang apa ke, urusan apa ke, baru dapat. Maka kena hati-hati. Contoh yang kedua, yang terakhir, muka surat 89. Amil zakat, mengambil duit lebihan pembayar zakat yang diberikan untuknya. Kesimpulannya, seorang amil tidak boleh mengambil sebarang upah, melainkan daripada apa yang sudah ditetapkan oleh syariat, iaitu 1/8 daripada bahagian zakat, dan juga allowance khusus yang disediakan oleh pihak yang melantiknya. Jadi orang yang bayar zakat, orang yang terima duit zakat orang ni, amil zakat apa semua ni, tiba-tiba duit lebihan daripada bayaran zakat tu, lebih RM1, RM2, kita tak boleh ambil. Kita tak boleh ambil yang tu. Walaupun yang bayar tu dia kata, tak apa, yang ni saya kira langsam lah. Kalau dia tak nak ambil pun, kita kena bagi dekat pusat zakat tu balik, pihak yang arahkan kita tu, supaya kita tak termasuk dalam hadis ni. Tak boleh ambil. Sebab apa? Sebab ia bukan daripada benda yang dibenarkan. Ia tak boleh. Supaya kita rasa macam tak nak minta lah dekat orang ni, dengan sebab dia ni macam mudah bagi dekat kita, walaupun dah sampai haulnya. Antara yang berlaku zaman Nabi ni ialah tujuan mereka ni, pembayar zakat ni, bayar pada amil zakat tu lebih, supaya amil zakat tu jadi malu mata nak pergi minta dengan dia, jadi rasa berat. Okay. Jika ada pembayar zakat yang tidak mahu mengambil baki zakat yang dibayar, haram bagi amil untuk mengambilnya. Sebaliknya, hendaklah dia masukkan baki bayar zakat tersebut ke dalam tabung masjid, menderma kepada fakir miskin, atau mencampurkannya dengan wang zakat yang lain. Itu yang penting, supaya kita tidak termasuk dalam kelompok yang mudah mengambil apa-apa sahaja pemberian yang tak jelas. Alhamdulillah, kita selesai hadis yang ke-15. InsyaAllah untuk kali yang akan datang kita akan masuk hadis yang ke-15. Jadi kita akan sambung kuliah kita ni. Minggu depan saya balik kampung, kita sambung 2024. Tahun depan kita sambung. Minggu depan tak, tahun depan pula. Oh dah. Okey. Jadi 20, okey, hari ni 22 bulan. Jadi kita berpada situ je. Moga Allah Taala beri pada kita rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.